Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca kitab Bahrul Mazi, bab yang ke-101, muka surat 369. Bab yang menerangkan tentang qada dan qadar, insya-Allah, untung baik dan untung jahat. Masalah 369. Qada, qadar dan qada itu tiada ditukar-tukar ia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Hingga maklum, hatta ya'lama, sehinggalah mengetahui pada seseorang itu akan bahawasanya sebarang perbuatan yang kena ia akan dia dan yang berbetulan dengan dia, tiada ada supaya salah akan dia, bahkan sebagaimana takdir azali, sebagaimana itulah yang berlaku. Tiada bertukar kepada yang betul itu disalahkan dan yang salah itu dibetulkan sekali-kali, seperti mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya sebarang yang tersalah akan dia tiada ada dibetulkan, yakni kalau sudah takdir pada azali tersalah pada perbuatannya, mesti tersalahlah dia. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, Nabi sebut hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sehinggalah maklum pada dia sebarang perbuatan yang kena kepada dia, yang kena kepada dia itu adalah benda yang memang dah ditakdirkan pada dia. Wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Jangan kita faham Tuhan itu silap. Tuhan ni silap apa? Jangan cakap macam tu. Patutnya dia ni bukan anak aku, anak aku yang tu kot. Jangan cakap Tuhan tersilap. Sebab ada pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan ni tersilap. Ada yang kata tersilap, orang ada setengah pahaman yang sesat. Dia mengatakan bahawa malaikat Jibril tu tersilap turunkan wahyu. Sepatutnya turunkan pada Sayyidina Ali, tapi turun pada Nabi Muhammad. Patutnya Ali jadi Nabi. Ini sesat. Mana mungkin Tuhan tu silap? Mana mungkin Tuhan tu salah? Tuhan tak pernah salah, takkan salah, tak pernah buat salah. Tuhan ni betul semua. Jangan kita kata pula Tuhan ni silap ni bagi macam ni.
pasal apalah. Dia tak cakap macam tu. Kenapa Tuhan jadikan babi? Pelik betul lah. Tak pelik, kuasa Tuhan. Allah nak jadikan apa pun dia punya hak. Dia nak jadi babi ke, dia nak jadikan buaya ke, dia nak jadikan ular ke, Tuhan tak pernah silap. Semua yang Allah Ta'ala jadikan tu ada hikmah dia, ada kegunaan dia, ada manfaat dia. Bukan semua benda yang Allah jadi itu manfaat dia untuk dimakan, untuk dipakai. Kadang-kadang manfaatnya dijauhi, diambil iktibar, diambil daripadanya sesuatu untuk dijadikan iktibar. Macam babi Allah Ta'ala jadikan, dia. Adakah Allah Ta'ala jadikan tu silap? Taklah. Pertama Allah nak tunjuk ada binatang nama dia babi, Allah boleh buat. Nak sembelih pun susah, tengkok tak ada, Allah boleh buat. Gumuk-gumuk jarang kita jumpa babi kurus. Sihat loh babi. Allah nak tunjuk kat kita perangai babi tu. Jangan jadi macam babi beranak banyak, bela tak. Di situlah dia kubang, situlah dia berak, situlah dia makan pula. Makan taik sendiri. Babi tak ada perasaan jealous. Kalau dia ada bini dia sedekah kat orang lain. Dia tolong pula babi jantan lain, pergi toron bini dia pula. Ini nama dia babi. Belum masuk lagi penyakit kuman. Yang keempatnya nak sebut pada kita, ada orang yang makan babi. Dan apa yang Nabi cakap tu betul. Babi ni bawa penyakit. Nak tunjuk pada kita siapa di kalangan kita yang kuat iman, yang lembu banyak, kambing banyak, tak nak makan, dipilihnya babi. Jadi banyak hikmah dia. Allah Ta'ala jadikan setiap satu benda. Maka jangan cakap Allah silap, Allah tersilap, tertukar suami. Patutnya suami mak orang tu, entah macam mana Tuhan bagi yang ni pula silap Tuhan kot. Taknya silap. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, 4 perkara yang wajib kita percaya. Maka barang siapa tiada percayakan keempat-empat ini, jadi kafir dia. Jadi kafir dengan tak percaya 4 perkara ni. Bermula dalilnya, hadisnya begini. An Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang hamba hatta sehingga yu'mina dia beriman bi arba'in dengan 4 perkara. Tak beriman dengan salah satu 4 ni belum beriman. Tak percaya dengan salah satu daripada 4 ni belum beriman. Apa dia? Pada hadis lain menyebutkan lebih daripada 4. Tak apalah, kita ambil hadis ni dulu. Ada hadis lain yang sebut banyak lagi. Maka tiadalah disebut 4 perkara itu menafikan yang lebih. Maka 4 perkara ni kita ambil pada hadis ni. Hadis lain ada pula, la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Banyak lagi hadis dia. Tidak beriman, tidak sempurna iman. Kita ambil hadis ni dulu tentang 4 perkara ni. Pertama, yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Pertama, naik saksi. Naik saksi ni bukan pergi mahkamah. Saksi pertama. Naik saksi ni mengakui. Asyhadu, saya mengakui, saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan duk sebut Tuhan tu banyak. Yang betulnya Allah. Jangan cakap macam tu kat Zoom.
Sebab ada orang yang bodoh, dia kata Tuhan tu banyak. Nah, Tuhan tu banyak. Tuhan dia orang ada, Tuhan dia orang ada, Tuhan dia orang ada. Kita pun ada Tuhan kita, Allah. Jadi dalam banyak-banyak Tuhan ni, yang betul Allah aja. Oi, murtad kamu ni. Yang mereka punya tu bukan Tuhan. Nampak pun tidak, bergerak pun tidak. Batu, simen. Mana Tuhan? Tuhan hanya satu. Tuhan hanya Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia tanya kita pula, mana ustaz tahu Tuhan satu? Ustaz pernah nampak? Murtad orang cakap macam ni. Sebab dia tak beriktikad bahawa Allah satu. Tuhan hanya satu. Dah mana nak tahu kok ada Tuhan langit, kok ada Tuhan bumi, ada Tuhan matahari. Orang macam ni murtad, sesat. Ya, mungkin tak makan ubat, tak pun mungkin dah ambil dos banyak sangat, jadi tak betul. Ambil ganja ke, terlebih dos marijuana ke, terlebih dos ekstasi ke, jadi cakap mampu. Baik. Wa anni Muhammadur Rasulullah, dan aku sesungguhnya kata Nabi adalah pesuruh Allah. Muhammad ibnu Abdullah mengakui bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, dan tidak ada lagi Nabi selepas Rasulullah. Jangan duk percaya orang Selangor jadi Nabi, orang Ganu jadi Nabi. Zaman sekarang ni semua orang percaya. Orang mimpi pun percaya sekarang ni. Perempuan mimpi boleh buat grup, boleh buat percaya. Mimpi. Yang heran mimpi dia ingat pula. Kak Som ni mimpi apa yang ingat? Tidur pukul 10.30, jaga pukul 5. Tak boleh nak ingat mimpi, melainkan mimpi tu betul-betul menyengat. Kak Som nikah, baru Kak Som ingat. Lah, semalam Som mimpi Som nikah, ingat sampai ke mati. Hak lain mimpi-mimpi lain, kita mimpi saja. Jarang kita boleh cerita. Ini boleh buat buku drama pula. Saya raung dalam neraka. Oh, sudah. Bunyi cerita tu pun. Saya raung dekat badan mahsyar. Woi, mu raung lagu mana, mek? Jadi tu saduk percaya. Dulu mula-mula mengaku, mula-mula Imam Mahdi. Lepas tu dia mengaku dia pula Nabi Muhammad, Nabi Melayu pula. Ini macam-macam ajaran sekarang ni. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati. Okey. Yang kedua, kata Nabi, wa anni Muhammadur Rasulullah ba'athani bil haqq. Telah diutusnya aku kepada makhluk dengan agama yang benar. Maka janganlah beriktikad seperti iktikad Yahudi. Dikatanya Nabi Muhammad itu hanya Nabi untuk orang Arab, bukannya untuk sekalian alam. Itu yang ada ajaran sesat di Malaysia dulu. Dia kata Nabi Muhammad itu Nabi, tapi Nabi untuk orang Arab. Habis itu awak, saya Nabi untuk orang Melayu. Loh, pakat ikut habis Nabi orang Melayu. Esok Nabi orang Cina ada, Nabi orang putih pun ada. Dah kata Nabi tu penutup lah. Mai mana pula Nabi Melayu. Baik. Maka siapa yang kata Nabi Muhammad hanya Nabi untuk orang Arab, maka hukumnya kafir. Maka jazamlah, putuslah, muktamadlah bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah kepada sekalian bangsa, sama ada Arab, putih, orang hitam, orang merah, orang kuning, orang sawo matang. Maka siapa yang percaya apa yang disabdakannya, maka terbilanglah ia beriman. Dan siapa yang tak percaya kepada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, maka terbilanglah ia kafir. Hukumnya kafir, menolak apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah
percayakan mati itu bagaimana? Adalah yang kedua daripada 4 perkara yang wajib dipercayai ialah wa yu'minu bil maut, dan percayakan mati. Ini sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di FB Live sekarang ni, Mun Maisma, Kuliani Yani, Al-Hafiz, Zainon Abdul Rahim, Nur Aini Ahmad, Ayumi Yumi, Siti Fatimah, ya, ramai dah yang nak datang ke Al-Barakah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pintu apa nama rentah negeri dah dibuka. Maka tuan-tuan nak melawat ke pusat pendidikan Al-Barakah ni, dialu-alukan. Tuan-tuan boleh hubungi Puan Jasmine 013-581-7879 atau Hajah Rosnah 013-433-1918. Betul? 013-433-1918, sorry, 433-1918. Boleh datang. Dan kalau nak ziarah pun waktu saya sihat lah. Kalau waktu sakit janganlah ziarah, malu ke orang kan. Ziarah waktu saya sihat, boleh gurau. Jadi kalau minta menyanyi, insya-Allah boleh menyanyi. Baik, yang keseterusnya wa yu'minu bil ghaib, bil maut, sorry. Baik, iaitu percayakan mati. Wahai saudaraku, adalah percayakan mati itu selalu orang salah faham pada maknanya. Jangan faham makna percaya pada mati ini ialah percayakan kita tiada hidup, yakni apabila habis ajal, habislah roh kita keluar. Maka yang demikian itu tiada siapa engkar akan dia, kerana semua orang ketahui bahawa tiada seorang pun yang kekal dalam dunia. Dan faham yang demikian itu membawa kepada tiada ada maksud hadis ini. Makna mati itu apa? Percayakan mati itu apa maknanya? Maka bermula makna percayakan mati bahawasanya Allah Ta'ala itu mematikan sekalian yang bernyawa. Dan janganlah beriktikad seperti iktikad kafir, iaitu adalah manusia itu hidup sebagai ibarat pelita. Jangan faham macam tu. Kita setakat menyanyi tak apalah. Dulu ada nama pelita hidup. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia pasti padam sendiri. Itu lagu Kak Som. Okey, nanti jangan Kak Som sambung pula. Demikianlah. Jangan sambung pula. Baik, apabila habis minyak gas, malap langsung padam dengan sendirinya. Tiada siapa yang menghembus, tiada siapa yang padam. Ini orang kafir punya faham. Bila mati, matilah. Dia kata tak ada siapa yang mematikan. Padahal yang mematikan itu siapa? Hidup kita ni bukan macam pelita habis lampu padam. Tak, ada yang menghidupkannya, ada yang mematikannya, ada yang mencabut nyawanya. Orang kafir faham bila dah mati, matilah. Dah tak ada urusan lagi dah. Orang beriman dia faham, orang Islam faham, lepas mati ada lagi urusan lain. Ada bicara lain, kira bicara lain. Orang kafir faham kalau mati masuk syurga terus. Jahat macam mana pun. Tak, orang Islam kata ada neraka, ada syurga. Orang kafir faham kalau mati itu akan hidup dalam generasi yang akan datang. Mati hari ni, nanti lagi 20, 40 tahun, 100 tahun dia akan muncul balik dalam generasi akan datang. Okey, katalah satu orang nama dia Don bercinta dengan perempuan namanya Dan.
Tapi tak boleh menikah. Tak boleh menikah. Mak pak larang. Ambat dengan kayu hoki. Larang. Akhirnya dua-dua ambil keputusan bunuh diri. Dia kata nanti kita hidup, kita akan hidup di alam lain, di zaman lain, pada tubuh orang lain. Kita masuk pula tubuh orang lain, lepas tu kita bercinta kali kedua. Ini fahaman orang kafir. Apa nak duduk dalam badan orang lain pula? Roh orang lain lah. Roh kamu satu badan. Maka jangan beriktikad dengan iktikad orang kafir macam itu. Orang Islam i'tiqad dia lain. Kita hidup ni Allah hidupkan, kita mati pun dimatikan oleh Allah. Ada malaikat yang cabut nyawa dia. Dan bila ruh berpisah dengan badan, ada pula urusan ruh. Ruh akan duduk di satu tempat, berhimpun pula, akan dibangkitkan semula, akan disoal dalam kubur dan sebagainya. Baik. Maka yang demikian itu i'tiqad yang salah dan kufur, kerana bahwasanya Allah Ta'ala jadikan tiap-tiap yang hidup itu ruh, dan ruh itu lain daripada jisim, dan kekal ia hanya di dalam dunia, dimasukkan dalam rongga tubuh, kemudian diambil semula oleh Allah. Kemudian datang masa lepas riwayat alam ini, akan dikembalikan Allah ke dalam rongganya. Ruh tu ada lagi, dan ruh tu akan dimasukkan semula ke dalam rongganya. Jadi bukanlah ruh tu macam api minyak tanah tadi. Bila terpadam api, hilanglah apinya, tak ada lagi dah apinya. Jangan faham macam itu. Dan ruh itu tiada apa makannya, maka tetaplah bahawa saya percayakan mati, yakni percayakan Tuhan mengambil jiwa tiap-tiap yang hidup pada habis umurnya, sebagaimana takdir Allah pada azali. Satu hari kita akan dipanggil juga. Sekarang ni semua duk pegang nama, pegang nombor giliran. Cuma tak nampak nombor giliran tu. Kalau kita nak naik kapal terbang, ada tiket boarding pass. Nanti kita tengoklah flight nak pergi mana, dia bagi tahu. Sekarang kapal terbang airport mungkin dia tak bagi tahu lah, bising bagi tahu. Dia cuma tulis yang pandai-pandai lah hang baca. Hak bodoh tak kerti baca, tertinggal kapal terbang. Dulu dia bagi tahu. Dulu dia bagi tahu pesawat Mars ke Langkawi MH377 sedia untuk berlepas di pintu gate nombor 4. Kepada semua penumpang diminta sila pergi ke gate nombor 4. Gate nombor 4. Terima kasih. Sekali dia main bahasa Cina pula, Langkawi semua ada cerita belakang. Sampai orang di rimah sat main bahasa Arab pula, sekali main bahasa orang putih pula. Kena 10 bahasa. Nak cerita cuma satu pi Langkawi, tapi nak masuk semua bahasa, Perancis nak masuk, Itali nak masuk, kan pening. Sekarang dia kata pandai-pandai lah tengok dekat dia punya skrin maklumat. Kita sekarang ni pun ada border, ada apa nama, boarding pass. Ada, cuma tak nampak. Boarding pass kita ke mana? Ke akhirat. Bila penerbangannya? Tak tahu. Open date, tapi Allah tahu. Cubalah kita ada boarding pass masing-masing. Agak-agaknya mana? Tarikh mati 31 Oktober 2021. Tempat mati Barakah. Cara mati jatuh bilik air. Dikebumikan tanah perkuburan Meru. Kalau semua tahu je tu, apa jadi? Aku hari ni buat jahat, aku tak mati lagi, besok aku taubat. Tapi Allah tak bagi tahu. Allah cuma bagi tahu semua orang akan mati. Kalaulah kita dapat tarikh penerbangan tu, macam kita dapat tarikh penerbangan nak terbang, apa jadi dunia ni? Hara semua. Terjun jabatan tiap-tiap hari, bukannya mati. Rompak orang, bunuh orang, buat jahat. Aku lambat lagi mati. Aku mati 2100.
Sebab itu Allah rahsiakan bila kita nak mati. Hanya Allah saja yang tahu takdirnya. Satu hari jadi qada saja. Baik, masalah percayakan bangkit daripada kubur, wabil ba'thi ba'dal maut. Yang keempat yang kena percaya apa dia? Dan 4 perkara yang wajib dipercayai. Yang ketiganya sabdanya wabil ba'thi ba'dal maut, percayakan akan dibangkitkan daripada kubur selepas daripada mati. Ini yang ketiga. Pertama, percaya pada Allah dan Rasul. Okey. Yang kedua, percaya akan mati. Ketiga, percaya dibangkitkan daripada kubur selepas kematian, akan dibangkitkan. Maka di sini menguatkan kepercayaan bagi kita hari kebangkitan. Boleh jua dengan fikiran yang diajar oleh Allah dalam Quran, iaitu sedangkan kita entah di mana-mana tiada tersebut abu anginnya sebelum kita dizahirkan Allah ke dunia, tiba-tiba Allah jadikan kita pada tahun 48. Maka hiduplah kita daripada tahun 48 sampailah sekarang 2021. Sebelum 48 kita di mana? Kita lahir tahun 48. Tahun 40 di mana? Tak ada. 43 tak tahu. 45 tak tahu. 48 baru keluar. Baru keluar atas muka bumi. Mati bila? Mati 2021. Kemudian dibangkitkan semula. Maka adalah orang yang tak percaya. Dah hancur ustaz, macam mana boleh bangkit? Udah jadi debu tanah ustaz. Oh, tulang belulang, macam mana nak hidup balik? Kejap. Kamu lahir bila? Saya lahir tahun 48. Sebelum 48 ada tak? Tak ada. Kalau kamu tak ada, tahun 48 kamu ada, boleh tak Allah buat? Boleh. Jadi apa masalahnya kamu pernah ada, kemudian Allah nak adakan balik? Apa masalah? Macam kita lah buat gigi. Gigi tak ada, buat gigi palsu, reka gigi lain. Rongak dah gigi tu. Kat 3 bulan lah rongak, gelak tutup mulut. Bila pasang gigi palsu, gelak tak pernah tutup. Sama gigi dia, rata elok. Gigi palsu. Itu gigi palsu. Satu lagi nama dia crown. Gigi ada tapi tinggal tunggul. Daripada tunggul gigi tu, boleh tak doktor buat crown? Boleh. Dia bina balik gigi tu daripada tunggul tu. Tinggal kecil je tunggul tu. Kemudian doktor tu bina balik. Akhirnya jadi crown. Ada mahkota dalam gigi dia. Macam tu lah kita tulang. Daripada hidup tinggal tulang. Takkan susah bagi Allah nak bina kita balik? Tak ada susah. Daripada tak ada pun Allah boleh jadikan tambah pernah ada. Baik. Maka iaitu sedangkan kita entah di mana-mana Allah boleh zahirkan ke dunia, tiba-tiba jadilah kita, maka kemudian daripada itu dimatikan Allah akan kita. Maka tiadalah susah Allah mengembalikan apa yang telah dibuat. Maka kematian itu ialah sempadan memisahkan kita, perpindahan alam daripada alam yang sementara menuju ke alam yang kekal abadi, alam fana dengan alam baqa. Apa pemisah dia? Pemisah dia ialah kematian. Apa dia mati? Mati ialah pintu gerbang untuk masuk alam yang kekal. Jadi tak payahlah duk cinta sangat dengan dunia ni. Mencinta tahu mana yang kedekut bersepa. Cinta dunia duk sayang duit, kedekut. Malah lebih malang kedekut pada diri sendiri. Nak makan pun tak mau, punya kedekut.
Makanlah, belilah makanan. Jangan duk kira tak ada lah nak simpan untuk masa depan. Berapa dah umur opah? Umur opah 86. Bila masa depannya opah oi? Pergilah makan. Sementara ada selera lagi, opah ni bersyukur. Tolak batu kayu je. Yang lain semua makan nasi Arab, nasi Melayu, semua dia makan. Nasi biryani, nasi penakut. Tapi tak nak beli. Order saja, minta orang order. COD upah sum. Hantar kat pagar tu. Nasi Arab, besok apa pula? Biryani pula. Petang tu apa pula? Laksa sarang pula. Sarapan pagi pula nasi lemak bergoreng. Loh, dah nasi lemak goreng lagi pula. Cukup sebulan Kak Su makan macam tu, jalan tegak tu koi. Buang habislah kesi sorong, kereta sorong semua menyemak je ni. Allah Ta'ala bagi kita duit, pakailah. Ini datang kelas, spender pun tak pakai. Dia kata tak ada duit nak beli ustaz. Oh, tak ada apa-apa beli. Pakai hak kemas-kemas. Ni stokin pakai, jari kaki 4-4 nampak. La ilaha illallah. Anak kata mak oi buang lah, mak oi udah nampak kaki jari mak oi. Aku sayang. Tumik nampak, jari kaki nampak, stokin kejadah apa benda ni. Duit ada, pakai telekung buruk. Kita sekarang banyak telekung. Siti Khadijah, Siti Rafi'ah, Siti Nurdiana, Siti Nurhaliza, banyak Siti. Pakai. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat. Duk mengeluh sakit lutut lah, tak lalu nak berjalan. Opah tak lalu berjalan. Langsung tak boleh jalan apa? Boleh juga tapi pelan-pelan. Ada duit 4,000 tak apa? Ada. Pergi beli motor. Menyacak jalan ni. Terus tak main kelas, pergi main din tiap-tiap hari naik motor. Masalah kedekut. Padahal mati ni bila-bila baik pakai. Sayang kerja lama-lama pencen dapat tak pakai. Sekarang dah boleh berjalan dah, pergi berjalan. Langkawi dah buka, Cameron dah buka, pergi Cameron. Makan strawberry. Dia tak nak jalan lah. Katanya buat apa? Pergi lah berjalan bumi Tuhan. Dah berapa tahun tak berjalan. Lu tengok pondok siling. Siling pondok. Udah jemur dah. Pergi berjalan. Ambil cuti. Pergi berjalan. Ada duit. Apa tak lalu pergi seorang. Ajak orang lah. Cucu ada teman. Bayar lah ke cucu. Kita hidup ni tak lama dalam dunia ni. Apa ada kita tolong untuk akhirat. Untuk bekalan kita di akhirat. Yang keempat, wa yu'minu bil qadar, dan percayakan dengan qadar sebagaimana tafsirannya kita dah dua hari ni. Percaya pada qadar. Dah takdir mak nikah kali kedua ni dengan orang tak berjenis. Mak juga silap. Mak tak ada siasat. Dia datang Mina, mak terima je lah. Rupa-rupa panah baran. Arwah bapak kamu dulu tak ada pernah tampar mak. Dapat pakcik baru kamu ni tiap-tiap hari ditamparnya. Kenapa dia tampar mak? Mak terajang dia dulu. Oh patutlah. Mak lebih kurang juga. Udah takdir macam mana? Okey. Baik, bab yang ke-102. Bab majaa anna nafsa tamutu haitsuma kutiba laha. Bab yang datang ia pada menyatakan bahawasanya diri seseorang itu mati ia di mana tempat yang telah tertulis baginya. Banyak ada kita yang bercita-cita nak mati di Mekah, Madinah? Banyak. Tapi tak mati-mati.
Ada yang nak pergi umrah, dia bawa beg kecil je dia bawa, tak bawa beg bagasi besar, tak bawa. Ya, beg luggage besar tak bawa, dia bawa hand luggage je. Macam mana makcik, beg tak ada ke? Ni betul ni Ustaz Ahmad ni. Ni betul lah, kan tak bunyi pula. Makcik tak bawa ke makcik beg barang apa semua? Makcik nak mati di Mekah. Apa nak bawa beg besar-besar dia tu, tak ingat mati. Tu yang bawa beg 2-3 besar, makcik inilah, makcik ni nak mati di Mekah. Lagi 2 hari nak balik, tak mati-mati lagi. Agak-agak apa makcik ni buat? Dia pergi kedai beg di Mekah tu, dia beli kedai beg, beli sampai 4, dia isi segala barang. Balik ke Malaysia elok je, 4 beg beranak lah. Tak ada mati makcik. Tadi sudah. Jadi kalau kita tak tertulis mati di sana, tak mati juga. Sebab tu ada pelajar kita yang mati di Mesir, melawat ke Mesir, meninggal di Mesir. Padahal tak pernah pun sebut aku nak mati di Mesir, tapi meninggal di sana. Ada orang yang nak meninggal di Madinah, di Mekah, tak meninggal. Balik 2 hari ke Malaysia, meninggal. Ini ada pelajar kita laki-laki meninggal lah, minggu lepas meninggal. Ya, kalau tuan-tuan tengok muka dia, tuan-tuan kenal lah. Pelajar laki-laki kita dah lah kurang, meninggal. Okey, nama haji apa tu lupa lah. Okey, selalu duduk kat depan ni. Lepas tu depan tu kosong, orang tak berani duduk. Tak pernah faham, tak faham sudah. Jadi kalau tuan-tuan tengok seorang Pak Ji ni, memang tuan-tuan kenal lah. Dia kena kanser. Okey, meninggal minggu lepas. Baik, kita baca hadisnya. An Matar bin Mukamis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qadallahu li'abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan. Daripada Matar bin Ukamis katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah menghukum Allah bagi hamba itu bahawa mati ia di bumi lain, menjadilah ia baginya kepadanya akan hajat. Hadis yang hasan. Ketahuilah wahai saudaraku, satu perkara yang tiada siapa dapat menentukan dia ialah di mana tanah kuburnya. Di mana? Kita tak tahu tanah kubur kita di mana. Ada orang kata di mana dia diambil tanah waktu dia dijadikan, di situlah dia dimatikan. Saya pun tak tahu. Dia kata masa mula-mula dulu Allah buat kita tu ambil tanah mana? Tanah daripada Cameroon, Cameroon, Afrika. Maknanya kita mati di Cameroon. Oh iya ke? Tak tahu pula saya. Kita ambil pada hadis Nabi ni. Nabi kata kalau dah tertulis mati di Mekah lah dia. Kalau dah tertulis matinya di Gurab lah dia. Kalau matinya di Taman Meru lah dia. Kalau mati dia di Al-Barakah lah dia. Baik. Kalau mati dia di laut lah dia. Baik. Siapa tahu berbangsa-bangsa Melayu akan berkubur di Mesir. Baru saya cakap tadi. Ataupun berkubur di Mekah, atau berkubur di negerinya sendiri, di tanah Melayu. Dan siapa tahu akan tanah kuburnya, sama ada di darat atau di laut, maka tanah kubur itu telah ditulis dengan takdir Allah. Maka barang mana yang telah ditakdirkan seseorang itu mati, disitulah dia rebah, disitulah dia tidak bergerak walau sejari pun. Maka di atas hal yang demikian, ketiadaan tahu seseorang di mana tanah kuburnya daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi
Allah berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak tahulah seseorang itu di bumi mana ia akan mati. Di Ipoh ni ada 3 tanah perkuburan yang paling top. Tanah perkuburan Jalan Bendahara. Yang ni orang duk tanam COVID ni orang. Tanah perkuburan Gurak, Jalan Kuala Kangsar tu nama dia Gurak. Dah nak penuh lah, sampai ke bawah dah sekarang. Satu lagi tanah perkuburan Jelapang Meru, yang tu yang baru sikit. Agak-agak 3 tempat ni, Bendahara, Gurak, Meru. Mana tempat kita? Tak tahu. Mana nak mati kita ni? Di Al-Barakah, atau ketika balik kampung, di rumah anak, atau rumah kakak kita, atau di hospital? Tak tahu jawapan dia. Walaupun kita bercita-cita, mak kalau boleh mak nak kebumikan di Meru, boleh tanam lemak di Meru. Kenapa mak? Sana bersih, cerah, kata dia. Ada juga yang pesan, kamu kalau mak mati tanam lemak tepi jalan. Kenapa? Tak adalah sunyi, kata dia. Kereta lalu lalang, dengar juga kereta, kata dia. Jangan bumi belakang sunyi, mak takut, kata dia. Aduh, macam-macam. Boleh cakap je lah, hakikatnya kita tak tahu. Dan ada pun hadisnya yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, begini hadisnya. An Matari bin Ukamis qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada Allahu li'abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, Matar bin Ukamis radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah kehendaki bagi hambanya dimatikannya pada satu bumi yang lain daripada bumi tanah airnya, menjadilah ia bagi seseorang itu ada hajat kepadanya akan sebagai hajat yang tidak dapat dielak dan tidak dapat disimpangkan lagi. Imma mungkin sama ada dengan jalan berniaga, dia pergi berniaga tempat lain, aksiden tempat lain, mati. Wa imma dengan jalan ibadat, mati di Mekah. Ada yang mati di Al-Barakah, datang melawat Al-Barakah, mati. Ada yang mati masa kita buat program di rumah Menteri Besar dulu, tengah-tengah duk kuliah, rebah, mati. Semayang di Surau Darul Barakah, hantar balik pula kampung dia, mati. Datang untuk mati. Subhanallah. Kita yang duduk lama pun tak mati, dia datang saat mati dah. Ini dia kata ajal. Atau dengan jalan mengambil haji kah? Sebab tu saya suruh tuan-tuan tengok retrospektif orang buat haji 1965. Dalam YouTube dia keluar seruan suci, gambar orang pergi haji naik kapal Kuala Lumpur. Nama kapal tu Kuala Lumpur. Yang nak pergi haji itulah dipapah oleh 2 nurse. Nak naik tangga kapal tak larat dah, lemah sungguh dah. Nurse main papah, nurse pula pakai skirt. Saya kalau dia pakai skirt dekat Pelabuhan Kelang tu saya tak heran. Tapi saya tengok dalam dokumentari tu, nurse pakai skirt di Mekah, hospital apa nama orang sakit, pakai skirt selama rok di Mekah. Pasal apa? Pasal nurse. Kita sebab tu kita bersyukur lah, kita di Malaysia ni nurse semua boleh tutup aurat lah. Bayangkan dulu-dulu tak boleh tutup, semua nak jadi Florence Nightingale semua, kena pakai skirt. Sampai di Mekah masa tu pakai skirt. Pakcik-pakcik tu duduklah mengadat skirt tu, nak pergi buat haji sakit.
Tapi kita di Malaysia ni boleh pakai habis lah. Polis boleh pakai, bomba boleh pakai, pertahanan awam boleh pakai, nurse boleh pakai, main badminton pun pakai tudung hari ni. Orang Melayu kita, budak muda 17 tahun, perempuan main badminton pakai tudung. Lawangan Cina. Alhamdulillah lah, kita boleh pakai tudung. Dulu jangan katalah balik kerja boleh pakai, masa kerja kena buka. Baik, jadi tuan-tuan tengok balik macam mana mereka pergi haji dulu. Mati atas kapal laut. Apa buat? Luncurkan dalam laut mayat dia. Ikat batu ke apa ke, buh tangan kaki, brum turun. Itulah kubur dia. Baik. Atau dengan jalan menuntut ilmu ke, atau sebagainya. Ini bahasa orang lama, banyak ke kat belakang. Sama ada dengan jalan berniaga ke, ibadat ke, mengambil haji ke, jalan menuntut ke, dan sebagainya. Ini bahasa orang lama. Di manakah kekuatan Datuk Hang Tua? Di kerisnya ke? Nampak tuan-tuan, itu soalan dia. Di tenaganya ke? Kata dia. Ini cerita Musam Janggut. Baik, kemudian Musam Janggut ke apa? Menuju 14 lah. Kemudian manakala sampai seseorang ke bumi tanah kuburnya, terputuslah nyawanya. Kita ni duduk di mana? Kita duduk Taman Meru. Kak Som ni duduk Taman Meru. Rumah pertama, rumah kedua di Barakah. Ada 2 suami ke Som? Tak ada. Sana rumah, sini tempat belajar. Tiap-tiap hari Kak Som berulang, Meru Barakah, Meru Barakah, Meru Barakah. Pernah tak kita perasan satu hari di tempat kita lalu itulah kita mati? Lepas traffic light balai polis Jelapang tu, aksiden di situ, mati di situ. Padahal dia dah lalu jalan tu 30 tahun. Rupa-rupanya di situlah dia mati. Tapi kita tak perasan. Tiap-tiap hari kita lalu di situ. Di situlah kita mati. Tiap-tiap hari kita tidur atas katil. Tak mati di atas katil kita, mati atas katil hospital. 6 bulan duduk di hospital. Ingatkan mati di hospital? Tak. Mati dalam seat kereta, atas seat kereta. Waktu anak awak balik ke rumah, meninggal atas seat. Itulah bentuk kematian yang sampai kita tak tahu di mana, bagaimana, bila akan sampai. Mempersediakan tempat perkuburan. Sesungguhnya diketahui bahawa daripada nas Al-Quran dan hadis, tiada faedahnya seseorang itu mempersediakan tempat tidurnya yang elok, sebab dia tak tahu di mana dia nak mati. Tak payahlah tuan-tuan pergi ke Taman Meru, jumpa pengurusan kubur. Ini saya booking ni. Ni saya booking. Booking apa makcik? Tanah kubur ni saya nak lah. Nak saja tak boleh makcik, kena bayar lah. Saya ambil 1,000 saya bayar. Gali kubur saja. Kenapa pula? Siapa meninggal? Untuk aku lah. Kalau aku dah meninggal, sudah siap kuburnya. Hamba Allah tu pun gali. Bagilah luar sikit, macam nak masuk. Aku ni gemuk. Kata dia, udah. Dia pula ngarah penggali kubur tu. Bagi cantik-cantik, luarkan sikit, nanti senang aku masuk. Tak payah. Kamu tak tahu kamu akan mati di mana. Tak payah nak buat lawa-lawa cantik-cantik, tak payah. Dia kata yakni tanah kuburnya sebagaimana perbuatan raja-raja besar zaman dahulu di dalam negeri Mesir. Mempersediakan tanah kuburnya dengan membangun dan menghiaskan tanah kuburnya yang berukir dengan pelbagai persediaan yang mengikut sekehendak hatinya. Tiba-tiba bila dia mati tak tahu tak mana benua,
tang mana negeri dia mati, tak tahu di tempat mana dia nak tanam, maka jadilah sia-sia penyediaan tempat kubur semacam itu. Jadi belajarlah daripada situ. Yang pentingnya ialah berbuat amal ibadah, persiapan untuk mati. Itulah yang sebenarnya. Baik, insya-Allah Maria Alana, opah cik balik kampung. Opah cik tak ada, yang ada opah som je. Opah leha tak disebut ke? Opah leha ada, opah leha ada, opah ros ada, opah nap ada. Lagi opah apa kita sebut ni? Opah apa lagi ada? Opah Zakiah ada. Nah, opah non ada, opah nap ada. Semua opah. Tapi istimewanya semua single. Mana faham? Tak faham sudah. Okey, besok insya-Allah kita akan belajar tiada menolak oleh jampi dan tiada menolak oleh ubat daripada qadar Allah akan sesuatu. InsyaAllah besok kita akan baca apa hukum menjampi dan apa hukum berubat. Besok insyaAllah jam 9 pagi. Erni Wati Hasan iklan satu ustaz. Dia minta iklan pula dah. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda. Sengau ya ustaz. Dah memang lagu macam tu. Dunia hanya naungan untuk makhluk sesama insan. Kan dia sengau kan di lodge kan. Kemudian lagu Arab dia tu, dia ambil lagu Arab. Ansifu ayuhal insan satakna hadhid dunia. Lagu Arab dia. Lagu Melayu dia insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda. Boleh Kak Som? Boleh ya. Kita jumpa lagi insya-Allah jam 3 petang nanti. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.